Baik, oleh kerana tempat yang kita sedang belajar ini ialah tempat suci, dua kota suci, orang panggil tanah suci, apa lagi? Tempat suci dan sebagainya, maka kena ada adab-adab. Yang pertama, adabnya ialah menyedari perjalanan haji adalah ibadah, bukan melancong. Sebab tu pergi sana, jangan fokus kepada nak melancong. Ada ke Ustaz? Ada. Nak pergi ke tempat-tempat, bila nak berjalan ni kita dah 2 hari ni tak hotel kan. Fokus dia ialah ibadat. Kalaulah dia berjalan ke tempat-tempat bersejarah, juga niatkan sebagai ibadat. Ini yang pertama, adab dia. Yang kedua, bersyukur dan redha dalam sebarang keadaan. Nanti pengurus ada menyebut tentang sabar, tunggu bas. Nanti tuan-tuan kalau insya-Allah direzekikan untuk buat haji di sana, ada banyak tempat yang kita kena tunggu bas. Tunggu bas itu giliran. Artinya kadang-kadang sabar yang diuji. Kadang memang boleh marah, tuan-tuan. Boleh marah bila lambat sekali. Tengok apa, nombornya mungkin ada beza sikit, ada salah maklumat dan sebagainya. Itu semua menguji apa? Kesabaran kan? Syukur dan redha dalam sebarang keadaan. Kalau dekat tempat-tempat yang berkemah contohnya, Mina contohnya, aircon dia tak sejuk, marah kepada petugas. Apa petugas ni? Tengok-tengoklah sikit, kadang-kadang terkeluar keadaan itu. Suami isteri pun kadang-kadang bergaduh. Dan tak keterlaluan kalau saya sebutkan memang ada yang dekat situ nak balik, tak nak duduk dekat Mina. Jadi kalau Madinah tu dia, suasana dia tak berapa menguji. Kalau tuan-tuan ada pengalaman, Masjid Nabawi pun dekat, turun je dah halaman Masjid Nabawi. Tapi tuan-tuan akan diuji apabila dekat Mekah. Kemungkinan tempat tinggalnya, hotelnya agak jauh, kena jalan kaki, ujiannya. Kemudian kalau dekat Mina, ujian lagi. Ini semua perlu kepada redha. Paling penting tahan marah tuan-tuan kat sana. Jangan sampai kita sebut bahawa dia bolehlah sabar, aku lain sikit. Sekali 2 kali bolehlah, dan nak masuk 3 kali takkan nak diam je. Jangan keluar kata, cuba tahan. Kadang-kadang tengah tawaf orang terpijak, kita punya tumit boleh tahan juga sakit. Memang kalau nak itu nak marah tak boleh. Cuba tahan untuk menjaga kemabruran. Sebab kita sedang diuji, memang sedang diuji. Yakinlah ketika itu memang sedang diuji. Apa je yang datang, anggaplah kita sedang diuji nak dapat markah penuh, mabrur. Okey? Tapi kalau di tengah-tengahnya dah ada marah dan luah kena habis, baru puas hati aku kata ni. Dapat marah itu. Baik, cuba elakkan kerana ini adab di tanah haram, redha, syukur. Kemudian kena menjauhi percakapan dan perbuatan keji. Kebergantungan sepenuhnya dengan Allah. Ketika menghadapi ujian tadi, kat mana kita bergantung? Ada tak terus panjatkan doa, ya Allah, aku tak mampu ya Allah nak menghadapi ujian ni. Ini contoh kebergantungan yang hebat. Kemudian menyedari diri sebagai tetamu Allah. Apa adab tetamu, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita pergi ke rumah orang, adabnya apa? Banyak Ustaz, yang mana adab? Selanjutnya kita tak boleh buat sesuka hati macam rumah kita. Itu maknanya tetamu. Minum pun tunggu di suruh minum, takkan boleh cari sampai dapur. Itu bukan tetamu, itu mungkin menantu lah. Jadi tetamu, kita ke sana sebagai tetamu Allah, sudah tentu kena jaga SOP. Adab, kena jaga adab. Itulah tadi tu, hati ni kena jaga, sabar itu, jangan cepat marah, jaga kebersihan dan sebagainya. Sebagai tetamu, kita ni tetamu, jaga nama baik tetamu.
menyadari diri sebagai tetamu Allah dan menunjukkan akhlak yang mulia. InsyaAllah semua boleh dilakukan dengan baik nanti, mudah-mudahan ya. So semuanya bermula dari sini. Perbanyakkan ibadat seperti tawaf, baca Quran, iktikaf, doa, taubat dan istighfar. Jangan sampai terkeluar pertanyaan, kita nak buat apa ni Ustaz? Dia tanya pembimbing dia, pegawai yang bertugas, pegawai tabung haji pun dia tanya, kita nak buat apa kat sini? Pergi ke Arafah, nak buat apa ni? Sembahyang dah, zikir dah. Ada yang sebut gitu sembahyang dah banyak ni, zikir dah, semua dah ni, apa lagi nak buat ni? Teruskan beribadat ikut kesesuaian. Kalau berada di Masjidil Haram, tawaf, perbanyakkan tawaf bagi yang mampu. Tawaf sunnah. Kalau berada di tempat-tempat tertentu, banyakkan doa. Kerana tempat-tempat kebanyakannya tempat yang dimakbulkan doa, taubat, istighfar dan sebagainya. Senang cerita, setiap masa tak ada satu ruang yang kosong, tak ada apa-apa nak buat. Kalau boleh, grup-grup yang kampung punya, grup Malaysia punya, tutup sekejap. Setuju tak tuan-tuan? Setuju. Ini pendapat saya lah, tak paksa ya. Tutup grup Paling Bagan ke Kampung Bagan dan sebagainya, tutup dulu. Politik kata tuan ya. Tutup dulu. Kerana dia mengganggu perempuan sebenarnya. Termasuklah kadang-kadang anak pun dipesan-pesan, kadang-kadang ada jemaah yang macam tu. Kalau ayah tak telefon, kamu tak payah telefon. Tak ada apa-apa lah masalahnya, okey lah. Kadang-kadang tawaf, ada orang menjawab telefon. Boleh tapi nanti kita akan belajar lah. Boleh tapi hilang perempuan. Sebab sangat-sangat penting ketika tawaf tu sendiri, waktu dimakbulkan doa. Okey, nanti kita akan detailkan balik ya. Akan datang dan sebagainya. Semangat tolong menolong dan kerjasama. Kadang-kadang satu bilik kita kaki sakit tak boleh jalan, apa yang kita boleh tolong? Kadang-kadang jumpa jemaah haji yang mengah-mengah ni, macam mana nak buat? Tolong menolong kena ada. Sana bila pakai tag Malaysia, name tag Malaysia tu dia ada rasa. Ini pengalaman tu. Dia akan rasa macam kita ni, kita tolong orang Malaysia ni. Walaupun orang Kedah dan Kelantan, walaupun kalau kat Johor dengan Kelantan tak boleh, masalah. Dia terbawa semangat bola dan sebagainya. Tapi bila sampai sana, insya-Allah ada tautan dia tu. Semua yang kat sana tu saudara kita, tolong menolong. Makan jangan fikir sendiri je. Ada yang masih berebut-rebut di sana. Sana nanti makannya bukan masak sendiri tau kan. Lupakanlah kalau ada resipi tak payah. Memang kat sana makannya dah siap lah. Tinggal ambil, tinggal batu. Batu tu pun kadang-kadang dia punya berkira tu. Ya aku mesti sini. Lembutkan nanti, tak apa. Mungkin yang belakang kita, walaupun datang ke dia, tengok macam lebih umur daripada kita. Tundukkan. Ini antara pertolongan yang kita boleh bagilah kat sana. Elakkan sikap sombong, takabur. Elakkan pertengkaran dan menyakiti jemaah yang lain. Lagi-lagi yang pergi suami isteri, elakkan daripada bertekad suami isteri. Baik. Elakkan suka mengadu domba, membawa cerita yang tidak berasas, kabar angin. Itu tadi kalau WhatsApp grupnya tak ditutup, memang akan ada lagi lah. Jadi kita dekat hotel, sama-sama jemaah pun bercerita tentang masalah orang, masalah Malaysia. Kalau boleh ketika itu, rebut peluang untuk melakukan ibadah. Yang gandarannya berapa ratus? 100,000. Itulah peluang yang tempat lain tak akan dapat. Okey. Baik. Ini kelebihan tanah haram, bumi kelahiran baginda Rasulullah SAW. Semua kita tahu. Antara fokusnya digandakan 100,000 kali ganda bagi setiap solat dan amalan kebajikan yang dikerjakan. Artinya kalau kat sana sembahyang sunat 2 rakaat, nak sama dengan buat tempat lain kena buat 2 rakaat selama 55 tahun, 6 bulan, 12 hari. Kalau saya silap tolong kira. Nak dapatkan 100,000 gandaan itu kat sana dengan 2 rakaat,
Kalau kat sini atau tempat lain kena buat 55 tahun lebih. Jadi jangan dilepaskan keluar, ini kelebihan. Baik. Banyak tempat mustajab doa. Mekah terpelihara daripada wabak taun dan fitnah dajjal. Tiada waktu ditegah untuk mengerjakan solat sunat. Sebab tu kat sana lepas subuh kat Mekah, Madinah lain, kat Mekah. Lepas subuh boleh sembahyang sunat, teruskan sembahyang sunat. Lepas asar boleh. Ini tidak ada waktu larangan. Jadi kalau soalan ini nak buat apa, saya dah lama duduk ni. Tak mungkin akan keluar soalan. Lepas sembahyang, ibadah, semuanya pengisian rohani. Kemudian 120 rahmat turun ke atas Kaabah setiap hari. 60 rahmat orang yang tawaf, 40 rahmat orang yang solat, 20 rahmat orang yang memandang Kaabah. Ini semua berlaku kat sana. Sebab tu semua orang bercita-cita dah. Semua bercita-cita kan ya, tuan-tuan. Okey, ini ganjaran 100,000. Nanti kita akan selit-selitkanlah dalam kuliah yang akan datang juga kan. Kita akan membahas balik. Tiada waktu ditegak untuk melakukan solat, saya dah sebut tadi, boleh lakukan. Kalau kat sana tu lepas subuh jangan balik dulu. Lepas subuh tunggu bilik dulu ke, sampailah nanti masuk waktu duha, sembahyang duha, dapat mengaji dekat Masjidil Haram. Balik tu orang kata tempat persinggahan ni. Tapi ramai juga lah yang lepas subuh tu dia akan bersantai dekat restoran-restoran. Dan memang resminya gitu. Orang Malaysia pagi-pagi memang ngetek. Sampai sana cari roti canai juga. Ada ke tak ada kat sana? Ada. Semua ada lah sana. Mak bapaknya je kalau tak ikut tak ada lah kat sana. Yang lain ada semua. Okey. Baik, ni tempat mustajab doa. Semua tahu lah tu kan? Multazamnya di mana? Semua tempat kita berdoa. Hijr Ismail, belakang makam Ibrahim, dalam Kaabah, kemudian semasa tawaf, itu semua waktu-waktu yang makbul doa. Doa jangan minta yang leceh-leceh. Minta ya Allah, naikkanlah harga sawit ni ya Allah. Kalau yang tanam-tanam apa tanaman panen kan ada orang Jawa kan pernah doa macam tu. Minta doa apa tuan? Ampunkan dosa. Allahumma ighfirli. Ampunkan dosa. Lagi? Yang pentingnya terima taubat, ampunkan dosa. Lepas tu diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Dimatikan husnul khatimah. Penting ya, husnul khatimah. Dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ahli surga. Nah ini doa-doa yang bagus dan sepatutnya diamalkan di tempat-tempat mustajab. Sedang cerita segala rukun-rukun wajib bagi haji dan umrah. Tempat-tempat itu, tempat sa'i, tempat tawaf, itu adalah tempat-tempat dimakbulkan doa. Itu tempatnya di Safa Marwah. Nanti kita akan cerita lanjutkan ketika kita belajar tentang rukun sa'i dan sebagainya. Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat melontar jamrah, itu semua tempat-tempat makbulnya doa-doa itu. Baik, sedikit sejarah tentang pembinaan Kaabah. Disebut situ tinggi dia 14 meter, panjang 12 meter, lebar 11 meter. Okay. Kedudukannya bersebelahan dengan Baitul Ma'mur, yaitu tempat tawafnya para malaikat. Di bawah aras ada Baitul Ma'mur yang serentak dengan kedudukan Kaabah. Kaabah menjadi tempat manusia tawaf di muka bumi. Malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur.
Baik, dari segi binaan, yang sebelah kiri itu binaan Ibnu Zubair, yang sebelah kanan binaan Hajjaj. Untuk makluman dan mungkin dah biasa dengar, bahawa Kaabah itu melalui proses dibina semula, dibaiki semula dan sebagainya akibat rosak. Kalau ikut bentuk yang kiri sekali itu, itulah bentuk binaan Kaabah di zaman Nabi Ibrahim AS. Dia panjang. Mana tak ada Hijr Ismail. Yang kanan itu binaan di zaman Hajjaj, yang ketika itu diriwayatkan bahawa dibina semula dengan memisahkan, bukan memisahkan, dia ada bentuk yang lengkung tu yang kita panggil sebagai Hijr Ismail tu, sebab tu Hijr Ismail itu termasuk dalam Kaabah juga. Ketika tawaf kita tak boleh sentuh, sebab dia bangunan Kaabah. Kalau dalam sejarah Quraisy, binaan yang sebelah kanan itu disebabkan oleh mereka ketika itu berkepercayaan bahawa mereka kumpul dana yang halal saja, halal bagi masyarakat jahiliah. Sebab Kaabah ni melalui proses yang sebegitu. Jadi dibina yang kanan sekali itulah binaan yang kekal sehingga zaman kita pada hari ini. Itu binaan yang kekal, boleh kan? Okey, baik. Seterusnya inilah kita mengenali tempat-tempat ataupun sudut-sudut dekat Kaabah itu sendiri. Ini penting kerana inilah tempat yang menjadi tumpuan bagi ibadah haji dan umrah. Dan fokusnya kalau haji apa? Dekat Masjidil Haram lagi, dekat tempat sa'i, secara ringkas lah tempat sa'i, dekat Arafah, dekat Mina, Musdalifah. Ini tempat yang penting untuk kita pergi. Yang orang takut tak nampak ni Kaabah kita. Kenapa tak pergi lagi ni? Takut tak nampak Kaabah. Kita tahu banyak dosa ni. Okey, baik. Nombor 1 tu apa, tuan-tuan? Penjuru Hajar Aswad. Mana nombor 1? Penjuru Hajar Aswad. Nombor 2? Penjuru Iraqi, kerana dia menghala ke negeri Iraq. Yang ketiga penjuru Syami, menghala ke negeri Syam, Syria. Penjuru Yamani, kat situ tu yang terkenal dengan, kalau sampai situ, sudut situ nak sampai ke Hajar Aswad, ketika pusingan tawaf tu, sunat kita baca doa yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Nanti dalam masa kita belajar bertawaf, kita akan sempurnakan lagi lah, ya. Okey, kemudian Hajar Aswad nombor 5, kemudian pintu Kaabah, Multazam, Makam Ibrahim, Pancur Mas, kawasan Hijr Ismail dan Hatim, Sazarwan. Sazarwan yang mana, tuan-tuan? Nombor 11. Yang dia bentuk dia mengempar keluar, orang kata tapak dia tu lah. Kemudian yang ke-12 Kelabut Kaabah atau berdinding. Bagi yang tak pernah pergi nanti memang boleh tahan lah, semangat dia boleh nangis, teruja lah nak pegang nanti, tapi jangan ketiga tawaf. Okay, boleh saya teruskan? Baik, kemudian amalan di Masjidil Haram, baca Quran, lihat i'tikaf dalam masjid, berzikir, berselawat, banyakkan amal soleh, jauhi perbuatan makruh, sia-sia. Baik, ini sejarah tentang pewujudan air Zam-Zam. Air Zam-Zam, minuman yang kita kena minum lah setiap hari yang satu. Kalau boleh jangan ambil air mineral yang lain lah. Kita ambil lah Zam-Zam dulu. Sekarang dah tak boleh balik. Okey, ini sejarah air Zam-Zam. Kemudian adab-adab minum air Zam-Zam, adab kiblat, baca basmalah, menggunakan tangan kanan, minum dalam keadaan tenang, dengan 3 kali nafas,
Iaitu 3 kali teguk sambil baca hari doa ni. Yang belum hafal boleh mulalah, lancar-lancarkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Jom kita baca. Wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in. Iaitu apa maknanya? Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah, rizqan wasi'ah, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan dari segala penyakit. Tapi kalau makan ubat, masa itu memang kena rutin makan ubat, teruskan makan ubat dan minum air Zam-Zam. Jangan ditinggal pula ubat, tidak minum air Zam-Zam, tak boleh makan ubat. Jangan, sila. Okey. Kelebihan air Zam-Zam, sebagaimana yang kita tahu, air yang terbaik di dunia, yang boleh menjadi ubat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan tenaga. Kat sana memang itulah. 40 hari lah minum air Zam-Zam. Ada orang baca kopi pun, baca teh pun dengan air Zam-Zam. Kalau kat sini kena marah, atau di mana? Oi, mahal kau ni dia buat kopi. Sana boleh. Ini dari segi saintifik, sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Padanya ada makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit. Ini hadis Nabi, sabda Nabi. Ini sesuatu janji insyaAllah, mudah-mudahan dapat keberkatan semua. Baik, ini kawasan Masyarakat Haji. Mula kita mengenali tempat Mekah, Mina, Mekah, Mina, Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Tempat-tempat tumbuhan. Di Arafah kemah, di Muzdalifah kawasan lapang, di Mina kemah, di Mekah hotel. Gitu hotel, kemah, kawasan lapang dan juga kemah. Tak kemah yang banyak ujian kesabaran. Tapi kalau bagi yang menjiwai, walaupun keadaan nampak macam gitu, tapi seronok dia. Kalau suruh pergi lagi, memang nak pergi lagi. Sambung tak dulu lagi, sambung. Ini seronoknya insyaAllah. Doa lah yang. Okay, kawasan Masyarakat Haji yang tadi itu akan kita detailkan semasa bila berjumpa dengan tajuk tersebut insyaAllah. Okay, sedikit tentang Padang Arafah, tempat wukuf pada 9 Zulhijjah. Arafah ada 2 makna, iaitu mengetahui dan juga pertemuan. Sebagaimana kita sebut tadi, tempat sejarah yang menjadi tempat pertemuan antara Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Keluasannya 13 km persegi. Sebagai anggaran, jarak dia jauh dia daripada Mekah melalui jalan asal, iaitu 21.9 km. Okey, di Muzdalifah 8 km daripada Arafah. Ini Mina, dari Mekah 7 km. Uratan keluasan Mina, anggaran sekitarnya 7.8 km. Mina. Baik. Kemudian seterusnya sejarah Madinah. Sedikit tentang Madinah. Ini tempat yang mungkin jemaah haji pergi Madinah dulu boleh, ataupun Mekah dulu ke Madinah. Tapi akhirnya pergi juga kan. Janganlah penerbangan masing-masing. Okey. Sejarah Madinah, dulu nama dia Yasrib, menjadi tempat untuk kita berziarah. Tidak ada ibadat khususlah, maksudnya tidak ada rukun haji dan umrah di Madinah, yang ada dekat luarnya. Kemudian Madinah sebagai sebahagian daripada tanah haram, tanah suci. Kemudian berhampiran dengan Madinah itu menjadi tempat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid pertama yang dibina sebelum sampai ke Madinah itu Masjid Quba. Ada orang tak rasa apa pergi Quba. Ada banyak kali saya dulu masa saya umrah puasa pergi.
Kalau melihat kepada fizikalnya memang gak ada yang itu. Tapi kalau melihat kepada kelebihannya, contohnya dalam hadis ini, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Nabi SAW bersabda, siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia pergi ke Masjid Quba untuk bersolat, akan diberi ganjaran pahala seperti pahala menunaikan umrah. Rumah tu mana daripada hotel di dekat Madinah lah. Ambil sembahyang di situ, pergi ke Masjid Quba, kemudian menunaikan solat di situ, dapat pahala seperti umrah. Ada yang tak faham, yang ambil sembahyang dekat hotel di Batu-Batan. Mana Ustaz? Dapat kematilan. Akan nak pergi, teruskan pergi. Ambillah untuk dekat Masjid Quba. Itu teruskan untuk beribadah, solat 2 rakaat. Ini antara kelebihan Masjid Quba. Ini biasa mesti pergi lah. Sejarahnya sedikit kurang, mudah tahu lah. Kemudian sejarah Masjid Nabawi. Selepas pembinaan Masjid Quba, Nabi SAW meneruskan perjalanan ke kota Madinah. Lebih kurang lagi 3 km lah sampai ke Madinah. Akhirnya Nabi SAW membina Masjid Nabawi. Kemudian di sana juga perhatian ada Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat, iaitu sempena pertukaran kiblat. Orang Islam daripada menghadap ke Masjidil Aqsa ditukar ke Masjidil Nabawi. Berlaku di masjid ini lah, Masjid 2 kiblat. Kemudian Masjid 7, tempat-tempat yang ini lah. Jabal Uhud, ini pertukuran syuhada. Jabal Ar-Rahmah, Ziarah Baqi. Ini tadi yang saya cakap tadi, 32,600. Semuanya balik, kecuali siapa yang tak balik, yang disinggahkan di sini ataupun di kuburan yang satu lagi, yang sini tak. Okey. Baik, sebagai kesimpulannya, lebih kurangnya tanah suci Mekah merupakan tempat sejarah sejak zaman Nabi Adam AS dan Rasul-Rasul terdahulu. Ini sebagaimana kisah yang kita baca ini. Yang kedua, tanah haram di Mekah dan Madinah mempunyai kelebihan yang tersendiri, dan para jemaah perlu menjaga adab ketika berada di sana. Jaga adab dan rebut peluang yang ada, gandakan-gandakan yang Allah SWT berikan. Ini sebagai kesimpulan kita. Dan yang ketiga, terpilih sebagai Duyufur Rahman. Tuan-tuan digelar sebagai Duyufur Rahman, iaitu tetamu-tetamu Allah yang bersifat Maha Ar-Rahman. Itu gelaran Duyufur Rahman, yang orang sebut menyantuni Duyufur Rahman. InsyaAllah tuan-tuan dan puan semua. Duyufur Rahman adalah nikmat yang wajib disyukuri dan bersabar di atas segala kesukaran daripada berapa juta penduduk Malaysia ni. Ketika kita pergi itu, kita lah yang Allah SWT pilih. Jadi jangan rosakkan, jangan cemarkan status Duyufur Rahman itu. Yang kita kata tadi bahawa Duyufur Rahman pertama itu mesti sifat dipatuh perintah, jaga adab dan sebagainya. Yang itu insyaAllah tak masalah. Kemudian yang keempat, kawasan ibadah haji meliputi masyarakat, iaitu Arafah, Musdalifah dan Mina. Ini tempat-tempat sangat penting. Yang kelima, ziarah Madinah dan tempat sejarah sekitarnya adalah untuk mencontohi perjuangan baginda Rasulullah SAW, untuk kita lihat, merasakan kesusahan yang baginda pernah lalui bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi hadirku sebagai Duyufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Haji itu sekali seumur hidup. Jangan fikir tak apalah ni kali pertama, cincai lebih kurang, nanti ada duit pergi lagi. Jangan itu, ya. Pergi yang pertama itu dengan sempurna. Kita tahu pergerakan. Jangan mengharapkan orang lain yang bawa kita lepas ni ke mana, ni okey, dia sah ke tak sah ke. So InsyaAllah, tuan-tuan dan puan yang mengikuti kursus ni, saya cubalah bawa ke satu keadaan bahawa kita ada keyakinan untuk pergi macam kita yakin dengan sembahyang. Kita dah yakin sampai tahap perinci.
Boleh tuan-tuan dan puan-puan?